Bab 9 Poligon asas 9.1 Poligon A. Hubungan antara bilangan sisi, pucu dan perbejuru poligon. B. Melukis, melabel dan menamakan poligon. Selamat datang ke Cikgu Kimberly Channel. Bagi sesiapa yang belum subscribe channel saya, ingat subscribe channel Cikgu. Terima kasih. Standard pembelajaran menyatakan hubung kait antara bilangan sisi, pucu dan perbejuru poligon. Melukis poligon, melabel pucu poligon dan menamakan poligon berdasarkan pucu yang telah dilabelkan. 9.1 Poligon. Poligon ialah suatu bentuk tertutup pada suatu sata dengan sisinya terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Contoh poligon. Kita tengok 3 bentuk di bawah sini. Dia ialah bentuk yang tertutup. Semua garisan di sini disambung dengan rapat. Itu ialah bentuk tertutup. Dan terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Kita tengok contoh bukan poligon. Kita tengok bentuk pertama. Bentuk pertama ini, dia ialah bentuk yang terbuka. Sebab ada 2 garis di sini tidak sambung dengan rapat. Jadi, bentuk pertama ini bukan poligon. Kita tengok bentuk kedua. Ini ialah bentuk yang tertutup, tetapi ada 2 sisi terdiri daripada garis melengkung. Jadi dia bukan poligon. Sebab salah satu syarat untuk poligon ialah dia mesti terdiri daripada 3 atau lebih garis lurus. Bentuk yang ketiga, dia ialah bentuk yang tertutup dan mempunyai satu sisi ialah garis melengkung. Jadi dia bukan poligon. Yang keempat, dibentuk daripada 3 garis lurus, tapi ini bukan bentuk tertutup. Ini ialah bentuk yang terbuka. Jadi yang keempat ini bukan poligon. Mengenal sisi, pucu dan perbejuru poligon. Okey, ini ialah poligon yang dibentuk daripada 4 garis lurus. Okey. Ini ialah sisi. Kita mau kira bilangan sisi dia. Bilangan sisi dia sama dengan 4. Okey. Titik yang saya tandakan di sini, dia ialah bilangan pucu. Bilangan pucu dia sama dengan 4. Kemudian kita mau cari perbejuru poligon. Perbejuru ialah garis lurus yang menyambungkan sebaran 2 pucu yang tidak bersebelahan. Maksudnya, garisan ini kita namakan sisi. Yang bersebelahan ni kita namakan sisi, bukan perbejuru. Jadi, anda boleh lukis perbejuru dari pucu ini sampai ke pucu yang bertentangan. Okay. Jadi, untuk bentuk ini, dia ada 2 perbejuru di sini. Bilangan perbejuru sama dengan 2. Hubungan antara bilangan sisi, pucu dan perbejuru poligon. Kita tengok A. Kita kira bilangan sisi dia 1, 2, 3. Bilangan pucu 1, 2, 3. Bilangan perbejuru. Okey, pucu pertama sambung ke pucu kedua. Dia merupakan sisi. Jadi di sini tidak ada perbejuru. Bilangan perbejuru ialah sifar. B. Bilangan sisi dia 1, 2, 3, 4. Bilangan pucu 1, 2, 3, 4.
bilangan perbejuru. Pucu pertama sambung ke pucu yang bertentangan. 1, 2. Ada 2 perbejuru. Kita tengok C. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan sisi 5. Bilangan pucu 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita mau cari bilangan perbejuru. Daripada pucu pertama, dia tidak boleh sambung ke pucu yang kedua sebab dia akan menjadi sisi. Dia sambung ke pucu yang ketiga. 1, 2. Okey, yang ini bila sambung dia akan jadi sisi. Jadi kita berhenti, kita pergi kepada pucu yang kedua. Kita sambung ke sini. Dia ada 2 perbejuru di sini. Sekarang sudah jadi 4 perbejuru. Kita tengok pucu yang ketiga. Sudah ada 1 di sini. Jadi 1 lagi kamu lukis ke pucu yang ini. Kita semak pucu yang keempat. Memang sudah ada 2 garis. Pucu yang kelima. Sudah ada 2 garis. Jadi bilangan perbejuru di sini ialah 5. Kita lihat pada D ya. Kita cari bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan sisi 6. Bilangan pucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pelajar boleh tandahkan menggunakan pensel untuk pucu dia. Kita mau cari bilangan perbejuru. Pelajar boleh melukis menggunakan pensel dan pembaris, melukis garis putus-putus. Daripada pucu atas ni, kita lukiskan perbejuru dia 1, 2, 3. Ini tidak boleh menjadi perbejuru sebab bila sambung dia akan jadi sisi. Ini akan jadi sisi ya. Kita sudah ada 3 perbejuru. Kita pergi kepada pucu yang kedua. 4, 5, 6. Kita pergi kepada pucu yang ketiga. 7, 8. Kita pergi kepada pucu yang keempat. 9. Okey, kita lihat pada pucu yang kelima. Di sini memang sudah ada 3 garis. Pucu yang keenam juga mempunyai 3 garis. Jadi, bilangan perbejuru untuk bentuk ini ialah 9. Kita tengok pada F. Mencari bilangan sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan sisi 7. Bilangan pucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bilangan perbejuru 1, 2, 3, 4. Ini tak boleh sambung sebab bila sambung dia akan jadi sisi. Jadi pucu pertama sudah siap melukis perbejuru dia. Kita lihat pada pucu yang kedua. 5, 6, 7, 8. Kita lihat pada pucu yang ketiga. 9, 10, 11. Kita lihat pada pucu yang keempat. 12, 13. Pucu yang kelima. 14. Kita pergi kepada pucu yang ke-6. Dia memang sudah ada 4 perbejuru. Pucu yang ke-7 juga ada 4 perbejuru di sini. Jadi kita sudah selesai mencari perbejuru untuk bentuk ini. Bilangan perbejuru untuk bentuk ini ialah 14. Daripada jadual tadi, kita boleh membuat kesimpulan bilangan pucu sama dengan bilangan sisi. Bilangan perbejuru bagi poligon yang mempunyai n sisi
boleh dikira dengan menggunakan rumus berikut. Bilangan perbejuru sama dengan N kurungan N tolak dengan 3 kurungan bahagi dengan 2. Belajar mesti ingat rumus untuk mencari bilangan perbejuru. N di sini mewakili bilangan sisi. Okay, kita akan mencari bilangan sisi, bilangan pucuk dan bilangan perbejuru untuk 3 bentuk ini. Okay, kita lihat pada F. Kita nak cari bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bilangan sisi sama dengan 8. Sebelum ni kita sudah belajar bilangan sisi sama dengan bilangan pucuk. Jadi bilangan pucuk di sini juga akan sama dengan 8. Kita semak jawapan dia betul atau tidak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita mau cari bilangan perbejuru menggunakan rumus. N kurungan N tolak dengan 3 bahagi dengan 2. N di sini merujuk kepada bilangan sisi. Jadi N dia sama dengan 8. Kita ganti masuk ke dalam rumus. 8 kurungan 8 tolak dengan 3 bahagi dengan 2. Selesaikan yang di dalam kurungan dahulu. 8 kurungan 5 bahagi dengan 2. Kita boleh permudahkan dia. Okey, 8 boleh bahagi dengan 2. 2, 1, 2. 8 bahagi 2, 4. Jadi 4 darab dengan 5, kamu akan dapat jawapan sama dengan 20. Kita lihat pada G ya. Kita nak cari bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan sisi sama dengan 9. Jadi bilangan pucuk dia sama dengan 9 juga. Kita semak jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita mau cari bilangan perbejuru. N dia sekarang sama dengan 9. Jadi kita ganti ke dalam rumus. 9 kurungan 9 tolak dengan 3 bahagi dengan 2. Selesaikan di dalam kurungan dahulu. Kita akan dapat 9 kurungan 6 bahagi dengan 2. Kita permudahkan dia. 6 boleh bahagi dengan 2 di bawah. Jadi, 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. Kamu akan dapat jawapan 9 darab 3 sama dengan 27. Kita lihat pada H. Kita nak cari bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bilangan sisi sama dengan 10. Jadi bilangan pucuk juga sama dengan 10. Kita semak jawapan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N dia sekarang sama dengan 10. Kita ganti ke dalam rumus untuk mencari bilangan perbejuru. 10 kurungan 10 tolak dengan 3 bahagi dengan 2. Selesaikan di dalam kurungan. 10 kurungan 7 bahagi dengan 2. Okey, kita boleh permudahkan dia. 10 di atas boleh bahagi dengan 2 di bawah. Jadi, 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5.
5 darab dengan 7, kamu akan dapat jawapan 35. Latih diri 9.1a. 1. Cari bilangan pucu dan bilangan perbejuru bagi sebuah poligon dengan C12 sisi. Bilangan pucu sama dengan bilangan sisi. Jadi bilangan pucu sama dengan 12. Untuk mencari bilangan perbejuru, kita boleh mencari menggunakan rumus N kurungan N tolak 3 kurungan bahagi dengan 2. N di sini merujuk kepada bilangan sisi. Jadi N dia sama dengan 12. 12 kurungan 12 tolak 3 kurungan bahagi dengan 2. Kita selesaikan dalam kurungan dahulu. 12 kurungan 9 bahagi dengan 2. 12 dan 2 boleh permudahkan menggunakan 2. Jadi, kamu akan dapat, ini kamu dapat 1. 12 bahagi 2, kamu akan dapat 6. Jadi, sama dengan 6 darab dengan 9, 54. Bilangan perbejuru ialah 54. Poligon dinamakan mengikut bilangan sisinya. Kita tengok bentuk pertama. 1, 2, 3. Bilangan sisi 3. Namanya ialah segi 3. Kita lihat pada bentuk yang kedua. Bilangan sisi dia 1, 2, 3, 4. 4 sisi. Nama dia ialah sisi 4. Kita lihat pada bentuk yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan sisi 5. Nama dia ialah pentagon. Kita lihat pada bentuk yang keempat. Kita lihat pada bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Nama dia ialah hexagon. Nama dia ialah hexagon. Jadi, kamu boleh lihat pada huruf S di sini. Ini ya. Kamu ingat ini merujuk kepada 6. Hexagon ialah poligon yang ada 6 sisi. Kamu ingat ini ya. 6. Okey, kita lihat pada bentuk yang kelima. Kita lihat pada bilangan sisi dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi. Namanya ialah heptagon. Jadi kamu lihat pada huruf T di sini. T ini kamu ingat dia merujuk kepada 7. Heptagon ialah poligon 7 sisi. Kita lihat pada bentuk yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sisi. Nama dia ialah oktagon. Jadi, kamu ingat O di sini. Kamu ingat August. August maksudnya 8 sisi. Oktagon ialah poligon 8 sisi. Kita lihat pada bentuk yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan sisi dia 9. Nama dia ialah nonagon. Jadi, N di sini kamu ingat. N ini kamu ingat 9. 9 ya. 9. Poligon 9 sisi. Nonagon. Kita lihat pada bentuk yang ke-8. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi. Jadi nama dia ialah dekagon. Kalau 10 sisi ialah dekagon. Suatu poligon boleh dilukis dengan mengikut langkah-langkah berikut. Langkah pertama, kena pasti bilangan sisi poligon itu. Langkah kedua, tandakan bilangan titik yang sama dengan bilangan sisi. Nombor 3, sambungkan semua titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. 4, labelkan pucu-pucu dan namakan poligon itu, sama ada ikut arah jam atau lawan arah jam, menggunakan huruf besar. Latih diri 9.1b. 1. Lukis setiap poligon berikut dengan sisi yang diberikan. Kemudian, labelkan dan namakan poligon itu. A. 5 sisi. 5 sisi sama dengan 5 pucu. Jadi, kamu kena tandakan 5 titik. Langkah pertama, tandakan 5 titik. Pastikan tiada 3 titik yang segaris. Kamu tandakan menggunakan pensel. Okey, kamu tengok di sini, tidak ada 3 titik yang segaris. Langkah kedua, sambungkan 5 titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup. Anda boleh sambung menggunakan pensel yang tajam dan pembaris. Langkah ketiga, labelkan poligon itu. Kamu boleh labelkan poligon itu mengikut arah jam atau lawan arah jam menggunakan huruf besar. Okey, saya labelkan menggunakan huruf A, B, C, D, E. Lawan arah jam. Kemudian kita namakan poligon itu 5 sisi. Nama untuk poligon ini ialah pentagon. Jadi, poligon itu ialah pentagon A, B, C, D, E. Okay, B, 8 sisi. 8 sisi di sini sama masuk dengan 8 pucu. Jadi, langkah pertama, tandakan 8 titik. Pastikan tiada 3 titik yang segaris. Kamu tandakan menggunakan pensel. Langkah kedua, sambungkan 8 titik itu supaya menjadi satu bentuk tertutup menggunakan pensel yang tajam dan pembaris. Langkah ketiga, labelkan poligon itu. Kalau soalan tidak bagi kita huruf untuk melabelkan poligon itu, kamu boleh labelkan menggunakan huruf yang kamu mau letak. Untuk soalan ini, saya mula dengan huruf P. Saya label mengikut arah jam. P, Q, R, S, T, U, V, W. Okey, kemudian kita akan namakan poligon itu. Poligon itu mempunyai 8 sisi. Jadi namanya ialah oktagon. Poligon itu ialah oktagon P, Q, R, S, T, U, V, W. Ini jawapan untuk B. Remember, like, share and subscribe my channel. Thank you.